Hai, berjumpa lagi kita dalam channel Full Throttle Malaysia. Okey, untuk kali ini saya nak bercerita tentang sebuah motosikal legasi kepada legenda yang kita cerita pada keluaran video yang lepas, iaitu Yamaha Sport 100cc. Dan kali ini kita nak bercerita tentang penyambung warisan motor kapcai dari Yamaha 110cc. Okey, tiba pada tahun 1991. Dan ketika dia tiba, ketika itu dia telah menjadi satu fenomena, umpama fenomena Waisuku ketika inilah. Enjin yang telah dinaik taraf, bentuk yang lebih sporty dan selaras dengan nama motor itu sendiri, super sport, iaitu Yamaha 110SS. Yang mana SS tu baru makna super sport lah. Okey, selaras dengan namanya SS, iaitu super sport, datang dengan ciri-ciri yang lebih sporty, lebih kuasa, dan segala-galanya telah dinaik taraf pada ketika itu. Dan yang menariknya, dia adalah kapcai pertama yang menggunakan brake cakra hadapan. Itu adalah ciri-ciri yang lebih menyerlah pada ketika itu. Dan pada ketika itu, penggemar motosikal ni, mak-mak motor, mak-mak rempit ni bukan sekadar suka pada bentuk, tapi pada enjin dan kuasa yang telah ditambah baik dan dinaik taraf pada motosikal ini. Datang dengan kapasiti 110cc dan dengan satu silinder 2 lejang. Kita tahu bagaimana kuasanya, ditambah pula dengan 4 kelajuan. Dan paling istimewanya, motor ni datang dengan clutch tangan. Ada sebelum-sebelum ni motor kapcai yang menggunakan kelas tangan. Ini adalah yang pertama. Walaupun dia menggunakan kelas semi automatik, iaitu kita boleh guna, kita boleh tak guna, tapi kelas tangan inilah yang memberi kelebihan kepada motosikal ini. Mana dia lebih cepat, dia punya sistem penukaran gear tu. Tapi ketika itu ramai peminat-peminat motosikal, terutama mak-mak motor, mak-mak rempit ni, mereka telah mengubah suai menjadikan kelas mati. So, penggunaan kelas penuhnya 100% untuk lebih laju, katanya lah. Okey, seperti yang kita sedia maklum, enjin 4 lejang ni adalah lebih laju dan berkuasa daripada enjin 4 lejang. Dan ada yang ketika itu mengatakan motor SS 110 ni standard keluar daripada kilang boleh mencapai kelajuan 140, walaupun tiada pengesahan ataupun ujian rasmi yang dilakukan. Tapi ketika itu memang ramai yang mengatakan motor ini boleh mencecah 140 dengan mudah. Bayangkan kalau kita buat pengubahsuaian pada enjin, pada sistem exhaust, mungkin dia pergi lebih jauh. Dan tak heran ketika itu jaguh-jaguh kaprik handalan negara telah memilih motor Yamaha 110 ni untuk mereka tunggang di gelanggang-gelanggang kaprik. Begitu juga dengan mak-mak rempit di gelanggang-gelanggang lumba haram. Itu kita tak dapat nafikan. Ketika itu persaingan hanyalah Suzuki Best 110. Tapi dengan kehadiran Yamaha 110 ni berjaya menenggelamkan kehebatan Suzuki Best ketika itu. Belum keluarnya RG siri inilah, RG, RGV, RGX, RGF, RGU, RGS tu, Yamaha 110 ni telah mendominasi arena permotoran negara. Ketika itu memang cukup popular. Dan satu kelemahan Yamaha SS ni ialah cepat panas, enjin yang cepat panas. Tapi pihak Yamaha telah berjaya menangani masalah ini untuk keluaran yang seterusnya, dan benda ni dapat diatasi lah. Okay, pada era kegemilangan SS 110 ni, Suzuki telah bertindak mengeluarkan model RG, iaitu RG 110, yang ketika itu ada persaingan kuat kepada Yamaha 110 ni, SS. Okey, dan SS ketika itu telah dinaik taraf dan dilakukan sedikit perubahan, iaitu ada lampu brek kedua kat belakang, sistem exhaust dan tempat pijak belakang yang tergantung. Dan Yamaha telah menambah sistem YCLS, iaitu Yamaha Computerized Lubricant System, yang ada pada keluaran terakhir Yamaha SS 110 sebelum mereka menghentikan pengeluaran pada tahun 1997 dan digantikan dengan Yamaha SS2, di mana ada dua. SS2 ni dual clutch dan racing spirit.
Dan ketika itu agak suka juga Yamaha SS Yamaha Racer SS2 ni untuk bersaing dengan RG. Yelah, masa tu orang tak agak kurang sikit dengan SS2 ni sebab RG lebih menyelah ketika itu. Tapi cuba sekarang, cuba cari harga SS2, orang lebih menghargainya sekarang. Melihat kepada ciri-ciri SS yang model terakhir tu, yang dengan lampu brake, dengan sistem exhaust, dengan tempat pijak belakang, kita dah boleh bayangkan dah bagaimana rupa bentuk SS2 ketika itu, walaupun belum dikeluarkan. Tapi memang SS2 bagi saya lebih menawan, lebih sporty, lebih mengancam ketika itu. Racing spirit dan dual class ni memang dua-dua bagi saya adalah model yang terbaik daripada Yamaha. Jangan untuk siri sport dan SS. Dan saya sebagai salah seorang peminat, penggemar, pengikut arena pemotoran Malaysia ketika ini, dan saya pun ada sebiji Yamaha SS ni yang saya beli dengan harga 800 pada tahun ni. Kalau ikutkan market value Yamaha SS ni antara lingkungan 1,500 sehingga 3,500, tengok pada keadaan. Tapi inilah keadaan yang saya beli dengan harga 800. Memang memerlukan sedikit kerja-kerja restorasi, tapi tak sepenuhnya lah, sebab enjin dengan keadaan running, dalam rotek pun masih hidup. Dan mungkin selepas ni saya akan juga cari Yamaha SS2 untuk jadikan kawan kepada saya punya SS ni. Macam tu je lah kot untuk hari ni. Tak apa. Okey, kita berhenti di sini untuk kali ini dengan kisah Yamaha SS yang menjadi legenda. Memang kita faham jenama Yamaha ni memang terpahat di hati rakyat Malaysia, sinonim. Semoga kita akan bertemu lagi dalam next video untuk membincangkan, bercerita kisah-kisah motosikal yang lain. Okey, jumpa lagi.